Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan qu ni maksudnya peliharalah. Anfusakum, peliharalah diri kamu. Allah Ta'ala suruh kita pelihara diri kita ni tuan-tuan, bukan hanya setakat kita nak pelihara diri kita. Wa ahlikum nara, dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita kena jaga diri kita dan juga keluarga kita. Besok di akhirat kita kalau boleh begitulah tuan-tuan, bertemu di dunia dan juga bertemu di akhirat. Jangan sampai seorang berada kat sini, seorang berada kat sini. Kita doalah kepada Allah tuan-tuan, pertemuan kita dalam keluarga ini di dunia, insya-Allah pertemuan kita juga di akhirat begitu juga. Sama-sama kita dapat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qailil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sama-sama kita dapat hadir, sama-sama kita dapat meluangkan sedikit masa kita di antara waktu maghrib dan waktu isyak ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu peliharalah keluarga dan anak-anak daripada api neraka Allah SWT. Pelihara keluarga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud ayat ini bagaimana sekali lagi Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita, iaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memiliki sifat keimanannya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi beruntunglah tuan-tuan kepada mereka-mereka yang mendapat gelaran serta dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan qu ni maksudnya peliharalah. Anfusakum, peliharalah diri kamu. Allah Ta'ala suruh kita pelihara diri kita ni tuan-tuan, bukan hanya setakat kita nak pelihara diri kita. Wa ahlikum nara, dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga diri kita dan juga keluarga kita. Besok di akhirat kita kalau boleh begitulah tuan-tuan, bertemu di dunia dan juga bertemu di akhirat.
Jangan sampai seorang berada kat sini, seorang berada kat sini. Kita doalah kepada Allah tuan-tuan ni. Pertemuan kita dalam keluarga ini di dunia, insya-Allah pertemuan kita juga di akhirat begitu juga. Sama-sama kita dapat jumpa. Ya. Itu yang Allah Ta'ala sebut tentang hal ini, ya. Dalam kita nak melakukan sebarang kebaikan, kita sama-sama melakukan kebaikan, ya. Sama-sama melakukan kebaikan. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, Allah Ta'ala nak menceritakan tentang bagaimana keadaan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Waquduhan nas wal hijarah, dan juga bahan bakar. Bahan bakar api neraka itu tuan-tuan terdiri daripada manusia dan juga batu berhala. Allahu Akbar. Besok di akhirat kelak, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia ini jadi bahan bakar. Api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya dengan itu, bahkan batu yang disebut sebagai batu berhala ini juga menjadi bahan bakar. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya ya, tuan-tuan ya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahan bakarnya daripada batu dan manusia ini, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bukan setakat itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, neraka itu yang dijaga ataupun yang dikawal oleh malaikat. Yang jaga tu malaikat tuan-tuan ni. Malaikat yang sifatnya kata Allah Ta'ala ghiladun syidad, malaikat yang keras dan kasar dia punya layanan tuan-tuan. Tak ada layanan istimewa lah dalam neraka ni. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada kehidupan dan tidak ada kehidupan, tak ada dan tidak ada kematian. Itulah kehidupan dalam neraka Allah SWT. Sentiasa diseksa dan terus diseksa dan sentiasa diseksa tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidak ada henti. Kalau kat dunia, kalau ditakdirkan seorang tu masuk penjara tuan-tuan, ada dia punya rest kan, malam mungkin rehat, itu ini makan mungkin rehat ni. Tapi neraka ni tak ada rest. Tidak ada masa untuk rehat. Sepanjang masa dan ketika diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang jaga tu pun malaikat yang keras dan kasar. La ya'sun Allah ma amarahum. Mereka itu, para malaikat itu tidak menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Malaikat yang kita beriman ni, percaya kepada malaikat yang 10 tu, itulah tugasnya tuan-tuan. Tak pernah bertukar dulu, kini dan selama-lamanya. Malaikat yang mencabut nyawa ditugaskan untuk mencabut nyawa, maka malaikat itulah yang akan mencabut nyawa tuan-tuan. Dulu, kini dan selama-lamanya. Malaikat yang menurunkan rezeki misalnya, itulah malaikatnya. Tidak ada malaikat lain. Mereka ini mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, tak pernah menyeleweng, tidak menerakai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'malun, dan mereka tetap melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan tugas malaikat yang akan sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugasnya. Itu yang disebut dalam sebuah kitab Syekh Ibrahim Laqani. Dalam kitab dia kita melihat bagaimana keimanan yang dimiliki oleh malaikat ini tuan-tuan, itulah sentiasa patuh dan tunduk. Iman yang sentiasa maintain, iman mereka ini maintain apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka tuan-tuan. Baik, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas, mendefinisikan yang dimaksudkan, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Di antaranya apa yang disebut dalam tafsir ini, iaitu memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita kena pelihara diri kita ini dengan kita memperbanyakkan ketaatan. Apa makna ketaatan tuan? Ibadatulillahi wal inqiyadu li awamirihi. Apa makna ketaatan? Ketaatan ialah ibadatulillah, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bukan hanya kita nak memberikan ketaatan yang menyeluruh kepada Allah, bahkan kita punya ahli keluarga. Dalam kita nak buat baik ni tuan-tuan, kalau boleh bersama keluarga. Nak puasa Isnin, katakan hari ni kan puasa Isnin, ajak isteri, ajak anak-anak. Tak ikut tak boleh, tak kisah tuan-tuan. Yang penting ajak, jom sahur, malam semalam, ajak anak-anak. You nak puasa ke tidak? Tak maulah yang penat. Okay, fine, it's okay. Nanti Khamis begitu juga, jom berpuasa sama-sama. Kita nak cari pahala tuan-tuan. Jangan kita hanya mencari pahala, kita biarkan keluarga kita begitu tuan-tuan. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam hal menjaga keluarga ini daripada api neraka Allah SWT. Apa saja datang nak dengar kuliah, ajak aja. Nanti jangan sampai besok dia kata, you buat kebaikan tak pernah nak ajak. Tak kena sebiji lah tuan-tuan. Jangan sampai besok di akhirat kelak, saat kita dah ditakdir, saat kita nak masuk syurga besok, ditarik tuan-tuan. Ditarik, anak tarik, isteri tarik, suami tarik. Saat kita nak menikmati syurga tuan-tuan, kaki kita ditarik. Maksudnya kita ditarik. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak pernah nak ajak ahli keluarga kita ini untuk melakukan sebarang kebaikan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi nak mau diingat ini dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi ibadatu lillah wal inqiyadu li awamirihi, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perbuatan yang kita lakukan dalam nak berketaatan kepada Allah, kerana Allah, bukan kerana manusia. Wal inqiyadu li awamirihi, dan juga mengikut akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan ketaatan. Ikut perintah. Sama-sama kita tuan-tuan ni. Saya dan tuan-tuan keluarga saya dengan keluarga saya, begitulah. Sentiasa mengajak, ingatkan keluarga ini dalam nak buat ketaatan kepada Allah SWT. Itu kata Ibnu Katsir. Yang keduanya, iaitu dia kata takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut melakukan maksiat kepada Allah, pesan keluarga kita juga, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Takut. Pesan keluarga kita tuan-tuan, tentang perkara ini dalam kehidupan kita. Latih tubi, ingatkan, sentiasa ingatkan. Itu yang kita sebut tadi. Kalau dia dah tak nak ikut, nak kata macam mana, tapi menasihati yang dalam bentuk kekerapan ini perlu sentiasa. Jangan buat maksiat. Larang mereka ini daripada melakukan maksiat. Yang ketiganya ialah, kata Ibnu Katsir, sentiasa mengajak kita punya family ni tuan-tuan, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir ini, kalau makna zikir ini ialah yang paling atas sekali ialah membaca Al-Quran. Berzikir ini membaca Al-Quran. Kita baca Quran, isteri baca Quran, anak-anak baca Quran. Sekala tuan-tuan ni, ialah sekala apalah salah kiranya, bukan hanya kita menunggu di bulan Ramadan untuk tadarus bersama keluarga, malah kadang-kadang perlu juga kita bersama keluarga untuk membaca itulah malam Jumaat, surah Kahfi ke surah Yasin ke, kalau kita nak baca kan, atau sebelum kita tidur kita nak baca suratul Mulk bersama keluarga. Begitu tuan-tuan, untuk kita semai, untuk sentiasa kita berzikir, iaitu membaca Al-Quran dalam bentuk keluarga tuan-tuan. Sama-sama kita cubalah tuan-tuan. Dalam hal ini tuan-tuan, ada satu pandangan daripada Syekh Nasir Alwan, Dr. Nasir Alwan. Dr. Nasir Alwan ini, dia ada menulis buku, iaitu Tarbiyatul Aulad bil Islam, iaitu tarbiyah anak-anak dalam Islam ataupun keluarga lah. Dia mengatakan tuan-tuan, dalam kita nak memberi pendidikan kepada keluarga ini, yang pertama sekali untuk kita titik beratkan dalam keluarga kita ialah ikatan akidah. Kita kena pastikan ikatan akidah ini ataupun ikatan kepercayaan kita kepada agama ini kena kuat betul. Masa dia lahir, masa pendidikan awal, pastikan yang namanya ikatan akidah ini kena mantap. Keluarga kita pun kena mantap, isteri dan anak-anak. Jangan sampai tuan-tuan ni, kadang-kadang kita dengar akidah kanak-kanak ni
dah keluar daripada ketetapan itu. Tanya bukan-bukan. Hati-hati tuan-tuan. Anak kena tanya di mana Allah. Allah sekali tengah buat apa. Ini yang kita sebut tadi. Ikatan akidah ini kita kena mantapkan. Sebab dalam sejarah Nabi, tuan-tuan, Nabi duduk dekat Mekah 13 tahun, tuan-tuan. 13 tahun ayat Makki, duduk Madinah ayat Madani. Jadi ayat Makki ini banyak menceritakan tentang akidah ini. Ini perlu kita didik. Kalau tak dapat kita didik, kita panggillah guru-guru yang boleh memberi sedikit motivasi kepada kita dan keluarga, tuan-tuan. Berakidah ini perlu dititik beratkan. Yang keduanya ialah ikatan kerohanian. Dah ikat akidah, dah ikat kepercayaan ni comel, maka dalam masa yang sama kena ikat kerohanian itu. Ikat kerohanian itu kena latih keluarga kita dalam bentuk kerohanian ini. Sembayangnya, sembayang wajibnya, sembayang sunat. Itu yang kadang-kadang, tuan-tuan, disyurkan jugalah kadang-kadang, bukan selalu, jangan selalu. Kadang-kadang kita perlu juga sembahyang berjemaah di rumah bersama keluarga. Kadang-kadang lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita perlu begitulah wujudkan jemaah dalam keluarga, biar anak kita tengok, oh gini ayah aku jadi imam, mak aku jadi makmum, kan? Begitu ikat akidah ini. Qabliyah, ba'diyah. Walaupun anak tu alhamdulillah dah sembahyang wajib, didik juga, jom Qabliyah, ba'diyah ni. Sebab kalau kita didik, tuan-tuan, nanti dia membesar, dia terbiasa dengan perkara inilah, tuan-tuan. Apa saja. Kita dah alhamdulillah dah sembahyang hari raya, 2 hari raya kita memang bawa keluarga. Kalau ada gerhananya lah, tuan-tuan. Kalau ada istisqa-nya. Kalau ada hajat-hajatnya, biar dia nampak, oh ni hajat begini. Istisqa-nya begini. Jenazahnya, sembahyang jenazah. Jarang kita nampak budak-budak sembahyang jenazah. Orang tua-tua sembahyang. Ada orang tua-tua pun sembahyang jenazah pun ada juga. Ini berat, tuan-tuan. Didik, ni sembahyang jenazahnya begitu. Memang mudah lah, tuan-tuan. Tapi yang mudah tu kadang-kadang sukar. Tak payah rukuk, tak payah sujud. Itu pun kadang-kadang kita nampak ramai juga yang tak buat. Jadi tuan-tuan, kerohanian ni bukan hanya setakat solat, puasa juga begitu. Sekali-sekala ajak anak-anak berpuasa sama-sama, tuan-tuan, buka sama-sama. Yang puasa sunat ini, begitu juga dengan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan. Dan yang ketiganya kita kena ikat akidah tadi, yang kedua kerohanian, dan yang ketiganya kita kena ikat pemikiran kanak-kanak ini. Kita kena ikat pemikiran keluarga kita ini, tuan-tuan, dan kita kena terangkan kepada ahli keluarga kita ini tentang bagaimana rancangan-rancangan jahat di budaya orang-orang yang bukan Islam ataupun Nasrani ataupun Yahudi ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, inilah dakyah-dakyah mereka-mereka ini yang sentiasa nak menyelewengkan akidah umat Islam dalam kehidupan kita, tuan-tuan, dengan berbagai-bagai cara. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak yang ni salah, yang ni betul, yang ni jangan buat, yang ni buat. Sentiasa ingatkan. Kadang-kadang anak-anak ni tak tahu, tuan-tuan. Anak-anak ni tak tahu, tak kerti nak bedakan mana yang kadang-kadang benar ataupun tidak, atau keluarga kita. Jadi kita kena tiap beratkan mengenai dengan pemikiran ni, brainwash sentiasa dalam keluarga kita, tuan-tuan. Brainwash keluarga kita ini, supaya dia tidak menilai sesuatu kebaikan yang Islam buat, dia kata oh tak betul. Kita tak nak begitu. Al-Islam yu'la wa la yu'la alaih. Dan juga pemikiran-pemikiran yang sesat barat, tuan-tuan, dengan ajaran sesatnya, dengan Islam liberalnya, berbagai-bagai lagi lah, tuan-tuan. Ini semua perlu ditegakkan dalam keluarga kita, supaya apabila melangkah keluar, tuan-tuan, dia dah nampak, oh yang ni salah, yang ni tak salah, yang ni salah. Baik, itu di antara apa yang disebut oleh Ibnu Katsir mengenai dengan lindung
keluarga kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah SWT. Apakah perkara yang boleh lindung kita tuan-tuan daripada api neraka Allah SWT ini? Kita pun nak tahu. Apakah perkara yang boleh nak lindung kita daripada api neraka Allah SWT? Kata ulama tuan-tuan, di antaranya ialah kita kena beriman dan juga beramal soleh. Dengan kita beriman dan beramal soleh ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keimanan itu merupakan semulia-mulia hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman itu. Kerana manusia adalah semulia-mulia makhluk yang berada di atas bumi ini, sedangkan semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia itu ialah hatinya. Dan semulia-mulia sifat yang ada dalam hati itu ialah keimanan kepada Allah. Sangat penting. Keimanan ini perlu kita jaga. Iman itu seperti mana yang pernah kita dengar, iqrar bilisan, kita kena nyatakan dengan lidah. Lepas tu kita kena lekatkan keimanan itu dalam hati, dan juga keimanan itu juga kita kena lakukan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh tuan-tuan. Jadi keimanan ini penting dalam hidup kita, sebab dengan keimanan dan beramal soleh inilah insya-Allah dapat menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah SWT, berdasarkan apa yang disebut oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Dalam surah Kahfi ayat yang ke 110 yang biasa kita baca tuan-tuan malam Jumaat. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Ini beriman dan beramal soleh. Anda jangan sampai beriman tak beramal soleh tau. Beriman dan dia beramal. Dengan keimanan tadi disediakan bagi mereka itu, kata Allah Ta'ala, syurga Firdaus. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Maknanya terhindar diri dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai tempat yang kekal abadi di dalamnya. Ini di antara yang namanya perkara ataupun perkara-perkara yang boleh melindungkan diri kita ini tuan-tuan daripada api neraka Allah SWT. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Ringkasnya begitulah. Yang keduanya ialah bersedekah. Tuan-tuan, ini dia punya apa panggil kesenambungan ini. Dia tak boleh ambil hak satu ini tinggal hak satu ini. Dia kena turutan, ada turutan dia. Yang keduanya ialah bersedekah tuan-tuan. Rupanya dengan bersedekah ini boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah SWT. Tadi dah beriman, dah bersoleh, cantik. Yang keduanya ialah bersedekah. Sehingga Nabi SAW menyatakan ittaqun nar. Ittaqun nar. Kata Nabi SAW, iaitu jagalah diri kamu. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Jaga diri kamu daripada api neraka. Dengan apa tuan-tuan? Kata Nabi, walau bisyaqqatin tamratin. Walaupun hanya dengan separuh kurma. Allahu Akbar. Ini agalakkan berderma ataupun bersedekah tuan-tuan dalam hidup kita. Walaupun Nabi kata setengah daripada tamar. Tuan-tuan, kalau sebiji tamar agak berbesin dah tuan-tuan. RM1 ada. Tak pernah kita pun tak pernah beli satu biji buah tamar dengan kita beli sekotak mungkin kan. Sekotak pun saya ingat ada 30 biji yang RM16 tuan-tuan. Agaknya kalau sebiji ni jatuh RM1 dah lebih kurang lah. Maknanya setengah 50 sen. Bersedekah berdasarkan kemampuan yang ada tuan-tuan. Ini Nabi sebut yang paling kecil lah tuan-tuan ni dalam kita nak menderma. Jangan sampai kita kata tak ada duit nak menderma. Ya Allah, kalau 50 sen tak ada duit juga, wallahualam tuan-tuan. Tak tahu apa nak cakap. Jadi kita kena biasakan diri kita ini menderma walaupun sedikit. Akan tetapi di sisi Allah SWT dia besar tuan-tuan. Kalau kita nak bagi
menderma ini selonggok mungkin terasa sebahagian orang lah tuan-tuan ni. Jadi sebahagian orang sebut ni, bukan semua. Kita nak bagi selonggok 500 mungkin terasa, nak bagi selonggok 100 mungkin terasa tuan-tuan. Nah, apalah salahnya kalau kita bagi satu hari RM1. Saya ingat tak terasa kot ke terasa? Satu hari RM1 bang, sebulan RM30 okey lah. Kalau boleh maintain tu dengan beriman dan beramal soleh lagi, bersedekah lagi dengan tindakan yang tadi sentiasa. Ini kita ambil minimum lah tuan-tuan, satu hari RM1 lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh mampu lebih daripada itu, lagilah cantik lah tuan-tuan. Ini konsisten. Jangan bagi senyap. Jadi ini di antara apa yang disebut oleh Nabi SAW. Fa'il lam tajidu fa kalimatin tayyibatin. Sehingga Nabi kata kalau tak mampu, setengah biji tamar itu untuk kamu berderma kepada Allah. Allahu Akbar. Ada dia punya option lah tuan-tuan ni. Ya Allah, begitu maka kalau tak dapat, hendaklah kamu, kata Nabi SAW, kamu saat kamu berkata-kata, katalah dengan kata-kata yang baik. Dah tak mampu lah ustaz, 50 sen pun tak mampu, fine. Nak kata macam mana, dah tak mampu 50 sen. Tak tahu nak kata apa lah tuan-tuan. Mungkin ada setengah orang yang kena kata memang tak mampu sungguh 50 sen. Nak kata macam mana? Lalu kata Nabi SAW, saat dia berkata tuan-tuan, dia kata dengan kata-kata yang baik. Jadi kata baik itu juga merupakan sedekah. Rupanya sedekah ini boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi ajar kita tuan-tuan, saat kita nak dermalah saat kita senang. Betul tuan-tuan. Saat kita dapat gaji, saat kita banyak duit, derma waktu itu. Jangan sampai cukup bulan, Allah, cukup bulan lah, duit tak cukup bulan. Saat dapat gaji dah, menderma lah. Sebab waktu itu duit banyak tuan-tuan. Biasanya orang tak tahulah, umur-umur macam saya ni, dapat gaji je ajak family makan kat luar lah, itu. Tak tahulah tuan-tuan pun mungkin begitu kot. Cukup bulan dapat pencen ke, ambil kerja-kerjaan ni, hujung bulan dapat pencen, ajak makan keluarga kat luar. Sebab ada duit waktu tu kan. Besok dah 15 hari bulan, nak ajak makan pun susah, nak menderma pun susah sebab duit tu terhad. Itu yang kedua tuan-tuan, beriman, beramal soleh. Keduanya bersedekah, dan yang ketiganya Allahu Akbar, memberi makan orang yang lapar. Tuan-tuan lapar tak? Lapar. Kalau ada hidangan lepas isyak ni kan mantap. Ikut tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan bagi malam Jumaat, bagi buka puasa, bagi sarapan pagi, itu ini, Allahu Akbar. Orang lapar ni umum tuan-tuan ni, hari ni pun lapar juga ni. Kalau dia bagi makan, nak aku makan lepas isyak ni. Lapar ni. Apa saja tuan-tuan. Rupanya dengan memberi makan orang yang lapar ini, tempat di dalam syurga. Sekali tuan-tuan beriman soleh, bersedekah, itu memberi makan orang yang lapar. Jangan beri makan lapar tapi tak beriman, tak jadilah tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan, wa at'imut ta'ama wa sallu arhama wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Dalam maksud dia ialah, berilah makan orang yang lapar, dan hubungkan silaturahim, dan juga tunaikan solat malam sementara orang yang sedang tidur nyenyak, maka kamu akan masuk syurga. Jadi ada tiga lah, dalamnya ada tiga package ni. Beri makan ketika orang yang lapar. Apa keadaan dan suasana tuan-tuan? Ikutlah. Sama ada kecil ataupun besar macam derma tadilah, ikutlah. Walaupun nasi lemak boncuk lah tuan-tuan ni, RM1 tu, walaupun nasi lemak boncuk tak RM1 tu, namanya sedekah, nak bagi orang makan, pun termasuk dalam kategori ini. Dan Nabi kata dalam yang lain, hubungkan silaturahim. Ini memang tak dapat tidak lah. Kita sentiasa menghubungkan silaturahim, dan juga bangun malam. Bangun malam ini tuan-tuan ikut berdasarkan kemampuan tuan-tuan. Kalau qiyamulainya pukul 6 pagi, 6 pagi lah. 6 pagi. Dah senja lah Ustaz, dah subuh lah. Tak apa lah. Subuh 6, 20 kan.
ada lagi 20 minit tu bolehlah 2 rakaat. Ambil yang grade yang paling bawah sekali. Tak apalah tuan-tuan, itu yang mampu. Dah kata macam mana? Yang penting buat. Yang penting buat. Kita nak bangun pukul 2, pukul 3 bukan mudah tuan-tuan. Yang mampu pukul 6, pukul 6. Yang penting saya dah sebut di sini ialah kita berusaha melakukan solat malam ini secara orang panggil bertatih-tatih lah. Kan? Nak terus bangun pukul 1, pukul 2 bukan dia lah tuan-tuan. Jadi yang ketiganya ialah memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempatnya boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah SWT. Yang keempatnya iaitu apa tuan-tuan? Memperbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Yang kata Allah SWT, wa ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Sesiapa yang melakukan kejahatan, dia pernah buat jahat, lalu dia ataupun dia menganiaya diri dia sendiri dengan melakukan maksiat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan, maka Allah Taala akan beri ampun pada dia, dan Allah Taala Maha Mengasihani. Jadi apabila dosa jadi ampun dan dosa, maka ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan syarat memperbanyakkan istighfar. Dalam istighfar ni tuan-tuan, istighfar dalam kita baca lepas sembahyang itu tak cukup lagi tuan-tuan. Kalau boleh banyak lagi lah, seperti mana Nabi pun manusia yang maksum pun istighfar 100 kali lebih tuan-tuan. Begitu. Peruntukkan sedikit masa untuk kita memperbanyakkan istighfar. Yang hebatnya ialah di sana tuan-tuan ada sebuah hadis menceritakan kepada kita tentang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar iaitu penghulu segala istighfar. Yang ni paling dianggap mantap lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka kat Mr. Google penghulu istighfar. Boleh tuan-tuan beramal dengan Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Yang tu yang tu tuan-tuan, kalau kita sentiasa baca, kata Hasan Basri, kalau kita banyak membaca Sayyidul Istighfar ini di mana sahaja kita berada, bukan sahaja kita berada dalam masjid, di luar dan sebagainya, maka dikata tuan-tuan, kita tidak tahu bila keampunan Allah Ta'ala itu akan turun. Di saat kita baca istighfar itu, Sayyidul Istighfar, kalau keampunan itu turun saat itu tuan-tuan, Masya Allah, kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa kita. Seperti mana yang kita sebut tadi, apabila dah tak ada dosa, tempatnya dalam syurga. Jadi memperbanyaklah tuan-tuan dalam hal istighfar ini. Tak rugi pun tuan-tuan kalau kita baca, kalau kita peruntukkan sedikit masa saja tuan-tuan untuk kita memperbanyak istighfar. Lepas sembahyang tu bagus dah, tapi 3 ke 5? Imam baca 5 ke 3? 3. 5, katakan 5 kali 5 baru 25 dah tuan-tuan. Tak cukup kota tu, kotamu 100. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya ialah kata ulama ini iaitu jujur dalam perkataan. Dan yang kelimanya, perkara yang boleh hindar diri kita daripada api neraka, kena jujur dalam perkataan. Walau kana murra, walaupun pahit. Jangan sekali-kali kita bercakap bohong tuan-tuan, walaupun pahit tadi. Walaupun pahit, kita kena cakap benar juga. Jangan sekali-kali kita membudayakan bohong ini dalam hidup kita. Jenahak senonoh, pernah kita sebut dulu kan, orang yang mencuri ini tuan-tuan, lama-lama dia, orang yang cakap bohong ni lama-lama dia boleh mencuri. Jenahak senonoh, ikan gelamuk, ikan duri gitu lah. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Begitulah agaknya bentuk dia punya peribahasa. Dan di antara sifat munafik juga ialah orang yang bercakap bohong. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata dalam sebuah hadis, jujurlah engkau kerana kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau kita jujur, insya Allah dengan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Percayalah tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan, kita ni yang kalau yang dah biasa jujur ni, kita akan melihat
kebaikan itu yang didatangkan oleh Allah Taala betul-betul tuan-tuan. Kebaikan dari segi kesihatan, kebaikan dari segi itu, kebaikan hasil daripada kejujuran yang kita lakukan. Tak rugi tuan-tuan, percayalah. Jadi kata Nabi SAW, kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Rupanya hasil daripada kejujuran tadi yang boleh mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu boleh mendatangkan syurga tuan-tuan, boleh masukkan kita dalam syurga. Dan orang yang jujur itu, kata Nabi SAW, akan ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang jujur. Ayat ni tuan-tuan, kita nak ni, kita dah dicop di sisi Allah Ta'ala, kita ni orang jujur. Allah Akbar. Berbahagialah tuan-tuan kepada mereka-mereka yang jujur dalam tindakan dan perbuatan dalam hidup dia tuan-tuan. Kalau ada tersilap, alpa dan sebagainya, mohonlah istighfar tadi kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang berbohong akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu boleh membawa kepada neraka Allah SWT. Nampak? Jadi kata Nabi SAW, jauhilah bohong, kerana dengan bohong itu akan menyebabkan seorang itu seorang itu akan melakukan maksiat pula. Dengan bohong tadi akan melakukan maksiat, dan maksiat itu juga akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, 5 nak syurga ni, kena buat 5 ni. 6 yang akhirnya ialah, disebut di sini ialah menahan marah. Menahan marah tuan-tuan, dalam hidup kita, itulah dia. Apa saja yang boleh mendatangkan marah, apa saja yang namanya kemarahan ini, kita kena berusaha untuk nak menahan marah ini. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak tahan marah, akan tetapi itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menahan marah, sedangkan sebenarnya dia boleh melakukannya. Tuan-tuan, orang yang boleh, orang yang tahan marah dia, sebenarnya dia boleh untuk nak menahan. Biasanya manusia ni dia boleh sebenarnya, tapi dia langgar dia punya nafsu dia tu. Itu kata Nabi, dia mampu untuk nak menahan marah dia, maka Allah Ta'ala akan mengundangkan bersama ni tuan-tuan dengan ketua segala makhluk, iaitu Nabi SAW. Allahu Akbar. Orang yang dapat menahan marah dia, memang dia boleh buat, Allah Ta'ala akan tempatkan dia bersama dengan ketua makhluk, iaitu Nabi SAW, tuan-tuan. Dia beruntung sangat. Bukan setakat itu, lalu Allah Ta'ala menghadiahkan kepadanya bidadari, puan, jangan jealous, bidadari dalam syurga. Bidadari akan diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang dapat menahan marah dia. Isteri kita, kalau suami isteri dah masuk syurga tuan-tuan, kata ulama, isteri itu akan menjadi macam chip bidadari. Jangan takutlah berbuat ni. Mungkin bertanya, nanti saya dalam syurga jadi apa? Mana suami saya? Bersama dengan suami, insya-Allah. Seperti mana kita bincang tadi, suami, isteri, dan isteri ini kata ulama dia akan menjadi macam chip lah, chip, ataupun menjadi permaisuri dalam kehidupan ataupun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bidadari itu menjadi dia punya macam dia punya macam bibi-bibi lah, senang saya sebut gini lah. Begitulah dalam kehidupan syurga saat kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalamnya tuan-tuan. Yang mana bidadari ini, kata Nabi SAW, cantik jelita tuan-tuan. Memang cantik sungguh, tidak ada bau, tidak tua, umurnya begitu sama. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Dan dia boleh memilih untuk nak nikah dengan bidadari tersebut sesuai dengan selera dia. Tuan-tuan, nak tu nak ni boleh, nak tu nak ni boleh, ikutlah tuan-tuan. Mana yang kita nak jenis tu, nak jenis ni, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita, tapi dengan syarat tu
dengan syarat kita kena mencegah diri kita daripada, ataupun kita kena menahan diri kita daripada kemarahan, tuan-tuan. Jadi ini enam yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita buat sekaligus, tuan-tuan. Dia tak boleh kita tinggal satu, buat satu dan sebagainya. Maka yang akhir sini yang disebut di sini ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi beriman dan beramal soleh, dalam masa yang sama kita kena bertakwa. Bertakwa ini, tuan-tuan, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut untuk melakukan maksiat lah. Dan senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sehingga disebut oleh Sayyidina Ali mengenai dengan makna takwa itu yang mudah kita faham untuk kita beroleh syurga, iaitu apa, tuan-tuan? Kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, iaitu takut melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya takwa. Apa sahaja yang Allah Taala larang, dia rasa takut dalam hidup dia untuk melakukan demikian. Yang keduanya, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, iaitu dia kena beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Itu yang tadi beriman, sinonim itu apa dia punya kaitan. Yang beriman dan bersoleh dalam masa yang sama bertakwa kepada Allah, itu melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran, untuk diamalkan di dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiganya ialah wal isti'dadu li yaumir rahil. Dan yang ketiganya ialah yang dikatakan takwa itu, iaitu bersedia ataupun bekalan pada hari kiamat esok. Jadi nak bertemu besok hari kiamat, kita dah siap siaga, tuan-tuan. Macam kita nak pencen, kita dah siap siaga untuk temu waktu pencen. Begitu juga, tuan-tuan, besok kita di akhirat, kita dah siap siaga hari ini dah siap-siap. Besok tiba-tiba tup meninggal, kita dah siap siaga untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Akhirnya, tuan-tuan, warida bil qalil, dan juga rida dengan yang sedikit. Apa saja yang ada kekurangan dalam hidup kita, yang nak dinyatakan di hadapan Allah ialah keridaan itu. Keridaan itu, walaupun gaji kecil, walaupun muka tak handsome, walaupun muka tak cantik, walaupun walau, tapi kita kena redha dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita dapat beramal 7 perkara tadi yang dianjurkan, supaya kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dah masuk waktu isyak, saya pun nak terus berhenti lah. Jadi saya akhiri, tuan-tuan, dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.